Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mukarram al-muhtaram ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai syara, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, bala, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk gaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita, masih lagi dalam bab adab guru dan penuntut Al-Quran ataupun adab pembaca Al-Quran. Masih lagi dalam subtopik tidak mengharapkan balasan segera. Satu lagi hadis dalam subtopik ini diriwayatkan daripada Anas, Huzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, berbangga di hadapan ulama, atau mendambakan perhatian manusia, maka dia hendaklah menyediakan tempatnya di neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man talabal ilma liyumariya bihi sufha. Ada orang dia menuntut ilmu. Ni Nabi nak beri amaran pada orang menuntut ilmu ni. Kita menuntut ilmu ni tuan-tuan mesti dengan niat kerana Allah. Kita nak tambah ilmu supaya kualiti ibadat kita, cara hidup kita dengan ibadat, hidup bersyariat kita ini menjadi betul. Kita tak nak kita tak ada ilmu kemudian kita beramal. Amalan yang kita buat walaupun kuantitinya banyak, bila mana kita melakukan ibadat tanpa ilmu, kita bimbang ibadat tersebut ibadat yang tak betul. Ni, sebab itu disebut kemuliaan di antara abid dengan alim. Alim jauh lebih mulia daripada abid. Apa dia abid ni tuan-tuan? Orang ibadat. Abid, ahli ibadat yang beribadat tanpa ilmu, sangat mudah untuk tergelincir daripada cara beribadat dan cara beragama. Itu dia. Kita tak boleh dengar-dengar orang cakap buat macam ni, pahala macam ni, tanpa kita melihat dalil, tanpa kita mengetahui nilai sebenar ilmu tersebut, tiba-tiba kita beramal. Dia tak boleh macam tu. Tambahan pula di zaman kita ni, penyelewengan kepada ilmu cukup banyak.
Banyak orang seleweng ilmu, tak apa-apa je. Yang kita tak nampak, tak nampak. Yang kita nampak, nampak. Tak? Perkara-perkara yang tidak ada sumber. Perkara-perkara yang tidak ada asal. Perkara-perkara yang tak mari daripada mana-mana, tiba-tiba orang mari cerita dengan kita. Kita rasa amalan tu hebat, kita beramal dengan amalan itu. Sedangkan tak ada nas pun, tak ada suruhan Nabi pun, malah tak dibuat oleh sahabat. Tetapi entah daripada mana sumber-sumber, kerana kita excited, kita gairah nak menjadi ahli ibadat, kita beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu, jalan yang paling cepat untuk tergelincir daripada agama. Bahaya ni tuan-tuan. Tak boleh. Sebab itu nak beramal mesti dengan ilmu. Selalu saya sebut dengan tuan-tuan, kita beramal mesti ada ilmu. Kalau kita kata semayang ni apa syarat-syarat dia? Mesti tahu apa syarat dia, apa rukun dia, apa perkara batal dia, mana sunat dia, sunat apa yang ada dalam semayang. Mesti tahu. Tak boleh tak tahu. Jangan semayang, jangan beribadat ikut-ikut. Ni bahaya ni. Orang angguk, kita angguk. Orang geling, kita geling. Orang berdiri, kita berdiri. Tak apa-apa. Tak boleh macam tu. Ada orang ni tuan-tuan, di zaman-zaman ni. Yalah, zaman kita ni zaman liku-liku cabaran hidup ni banyak. Orang seleweng itu, seleweng ini banyak. Orang semakin jauh daripada agama. Tiba-tiba orang mari. Fitrah manusia ni kita nak agama. Fitrah. Semula jadi pada diri manusia, kita cari agama. Semula jadi. Siapa yang tidak ada agama ataupun berpandangan etis, sebenarnya dia melawan fitrah dia. Fitrah manusia. Nak agama. Tetapi kena tahu, agama yang betul hanya Islam saja. Ada orang beritahu, buat amalan ni dapat ini. Kadang-kadang amalan tu betul, cara tak betul, sumber tak ada. Ini yang kita kata bahaya. Buat amalan mengharapkan dapat kelebihan daripada sudut kesaktian contohnya. Buat amalan daripada dapat sudut, apa yang kita sebut, dapat kuasa-kuasa yang pelik-pelik. Ini yang banyak berlaku. Macam saya sebut dengan tuan-tuan lah, ada orang beritahu, dia kata mengamalkan baca qul huwallah sampai 5 juta kali contohnya. Dia kata, Ustaz nak tak satu amalan? Dia kata, kalau kita buat amalan ni, apa yang kita minta dengan Tuhan dapat semua. Siapa tak nak tuan-tuan? Kita banyak masalah. Kita banyak problem. Kadang-kadang kita pun tak tahu doa-doa kita, permintaan kita tersangkut di mana-mana pun kita tak tahu. Tiba-tiba dia kata ada amalan kalau kita buat apa yang kita minta, Tuhan pasti bagi, dia kata. Saya kata confident dia kata. 100% confident. Ni beratlah ni orang tua ni. Dia kata apa? Baca qul huwallah 5 juta kali. Jangan putus Jangan putus tu makna dia tiap-tiap hari mesti baca. Saya ingat jangan putus 5 juta tu sampai tak boleh tidur malam. Tak, dia kata tidur malam tidurlah, time makan-makanlah, time berak-berak lah. Cuma dia kata apa? Jangan putus, tiap-tiap hari mesti baca. Saya kata kenapa kena baca sampai 5 juta kali? Dia kata, siapa yang baca 5 juta kali ni, jalan atas air pun boleh, dia kata. Jalan atas air pun boleh. Saya tanya dia, Haji dah cuba? Saya dalam proses ni tak habis 5 juta lagi. Saya kata daripada kita baca 5 juta kali qul huwallah, baik kita baca Al-Quran total penuh. Dalam tu macam-macam dapat khatam Quran, bagus juga. Salah ke baca qul huwallah 5 juta kali? Tak salah. Tapi, kerana nak jadi wali, kerana nak dapat kuasa-kuasa tertentu, kerana nak berjalan atas air tadi. Saya tanya, dia cerita dengan saya macam tu. Saya kata dengan dia, saya ni tak ada keperluan nak berjalan atas air. Kedai makan atas darat. Pasar raya atas darat. Masjid atas darat. Nak cari apa atas air tu? Kawan-kawan pun duduk darat semua. Jadi setakat berjalan atas air, tak jauh nak buat apa. Buat apa? Jadi ni kita kata, jangan kita beramal tanpa ilmu. Jangan kita beramal tanpa sumber. Kerana mengharapkan sesuatu perkara yang kita dapat. Kuasa-kuasa, kelebihan macam itu. Yang tak tahu betul tak betul pun. Itu tahan lagi baca qul huwallah. Kalau buat amalan yang mengarut-ngarut. Tanam itu, tanam ini. Nak cekur itu, cekur ini. Lagi mengarut-ngarut tak?
Maka beramal mesti ada ilmu. Maka bila nak beramal dengan cara yang betul, mesti menuntut ilmu. Cuma dia kata apa? Tujuan kita tuntut ilmu ini mesti betul. Jangan tuntut ilmu dengan tujuan-tujuan yang tak betul. Kata Nabi apa? Siapa yang menuntut ilmu, dia belajar ilmu supaya dia pandai. Tujuan dia apa? Liyumariya bihi subha. Dia nak berdebat dengan orang-orang bodoh. Bila dia berdebat dengan orang-orang bodoh, orang nampak dia cerdik. Sebab dia belajar. Dia ada sijil. Dia belajar tinggi-tinggi supaya orang respect dia. Dia ada master. Dia ada degree. Dia kata kalau kita ada sijil-sijil begini, cakap kita orang pakai. Ni dia. Nak cakap dia orang pakai ya. Supaya apa? Dia cakap apa pun, orang nampak dia cerdik. Kita belajar ilmu bukan kita nak nampak macam itu. Sebab itu, dalam konsep ilmu ni apa tuan-tuan? Semakin banyak kita belajar, semakin apa? Semakin pandai ke semakin tak pandai? Semakin banyak kita belajar, semakin tak pandai kita. Kerana banyaknya ilmu yang kita jumpa. Orang yang belajar sikit, selalunya dia rasa dia pandai dah. Orang yang belajar banyak, selalunya dia tidak pernah cukup dengan ilmu dia. Itu konsep ilmu. Kenapa? Luahnya ilmu ini. Tapi ada orang, kata Nabi, yang belajar, yang menuntut ilmu, tujuan dia nak berdebat-debat, supaya dia nampak pandai dalam masyarakat. Supaya orang kata, dia ni orang cerdik. Nabi kata, orang ni yang pertama. Yang kedua, dia belajar ilmu, untuk tujuan apa? Dia berbangga-bangga di hadapan ulama. Ulama ramai. Dia pun nak duduk dalam kelompok ulama. Ulama belajar ilmu memang tujuan yang baik. Dia belajar ilmu supaya dia duduk satu level dengan ulama. Untuk apa? Kadang-kadang dia merendah-rendahkan ulama-ulama itu. Sekarang ni tengok, bila bergaduh je, ustaz ni bergaduh dengan ustaz ni, ukuran yang kita sokong ustaz tu apa? Tengok, siapa yang ada PhD. Betul ke macam tu? Apa orang yang ada PhD betul 24 jam? Orang yang tak ada PhD tak betul? Apa orang yang ada master? Master sangat ke dia? Orang yang ada degree sangat ke dia? Ramai ulama-ulama hari ni yang belajar di Mekah, belajar di pondok-pondok tertentu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tak ada pun pengiktirafan daripada sudut degree, sudut master, sudut PhD ni. Tapi ilmu, alim. Jadi kita nak pandang dia apa? Pasal dia tak ada master? Pasal dia tak ada PhD? Pasal dia tak ada degree? Kita nak kata dia tak pandai? Cakap dia tak boleh pakai? Ni. Bila ulama cakap, dia jawab pasal dia kata dia level akademik lebih tinggi. Saya dia kata apa? Ni ada setengah-setengah orang mutakhir ni lah. Ya tak? Kita belajar puluh-puluh tahun, buat degree, buat master, buat PhD. Tiba-tiba, orang kata kita tak betul. Ni tujuan belajar ilmu. Bagus ke macam tu tuan-tuan? Apakah ukuran kesempurnaan ilmu itu pada sijil yang kita perolehi pada hari ini? Jangan. Sebab itu saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Bidang akademik. Saya lain akademik. Bidang akademik ni tuan-tuan, dia ada pengkhususan dia, dia ada khususiah dia. Kalau pun orang ni ada PhD, dia bukan pandai semua ilmu pun. Bidang ilmu yang dia belajar tu je. Orang yang PhD dalam bidang Quran boleh kita kata dia expert. Boleh. Tapi dalam bab usuluddin, belum tentu dia expert. Dalam bab dakwah, belum tentu dia expert. Dalam bab syariah, belum tentu dia expert. Dalam bab falsafah, belum tentu dia expert. Saya belum jumpa lagi satu manusia yang ada 5-16 PhD dalam semua bidang. Belum ada. Belum ada lagi. Tak pernah jumpa. Saya tak pernah jumpa. Kalau ada yang pernah jumpa, tak apalah. Saya belum pernah jumpa. Sehingga kita nak kata dengan sijil PhD kita lah yang paling cerdik pandai. Tu ramai lagi yang ada profesor-profesor yang cukup tawaduk pun. Tu, satu orang ulama yang berusia di Malaysia pada hari ini. Naqib Al-Atas. Profesor Naqib Al-Atas. Berapa ramai mungkin tuan-tuan pernah jadi anak murid dia. Satu orang profesor, seorang Islamic scholar, tak pernah sebut pun level akademik dia membezakan di antara dia dengan ulama-ulama yang lain. Tapi ada orang hari ni, nampak. Tu tak ada PhD, tu tak ada master.
Kalau tujuan dia menuntut ilmu supaya dia pandai, nak tunjuk dia pandai depan orang-orang alim, Nabi kata tunggu. Atau kata Nabi apa? Au yusrifa bihi wujuhan nasi ilaih. Atau mendambakan perhatian manusia. Dia belajar ilmu untuk manusia kata dia orang pandai. Dia suka orang puji dia. Dia suka orang kata ni orang cerdik. Ni orang alim. Dia belajar. Dia suka orang kata dia macam itu. Kata Nabi apa? Kalau ada daripada kita 3 perangai ini, kata Nabi apa? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka dia hendaklah menyediakan tempat dia dalam neraka. Kerana keilmuan yang dia belajar, kerana dia menuntut ilmu tadi, sepatutnya menuntut ilmu, kualiti ibadat bertambah, dia makin dekat dengan Tuhan. Bila dekat dengan Tuhan, dia cari tempat selamat daripada api neraka. Tapi dia belajar ilmu, ilmu yang dia belajar menyebabkan dia jadi ahli neraka. Apa hal macam ni? Baik itu pepatah Melayu kata apa? Ikut resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Jangan ikut resmi lalang. Ada? Makin tak ada isi, makin meninggi. Itu satu pepatah yang disebut supaya apa? Orang berilmu. Semakin berilmu, semakin tawaduk. Sebab itu tuan-tuan, tokoh ulama dunia, kalau kita tengok, tuan-tuan balik carilah kat YouTube. Ramai ulama-ulama yang hebat, tawaduknya tinggi. Sepatutnya orang berilmu, semakin berilmu dia, semakin banyak ilmu yang dia dapat, semakin banyak kuliah-kuliah agama yang dia hadir, dia lebih tawaduk, lebih rendah diri. Tengok siapa tu? Seorang ulama yang dah meninggal dunia dibunuh. Sayyid Ramadan Al-Buti, hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala. Hebat, tulis kitab hebat-hebat. Tetapi tawaduknya cukup tinggi. Tengok. Dan tengok bagaimana adab-adab orang-orang alim. Yang sepatutnya ilmu itu menterjemahkan dia menjadi orang beradab. Menjadi orang baik. Bukan ilmu itu menjadikan dia orang hilang adab. Sebab itu saya sebut dengan tuan-tuan. Kalau kita nak dapat satu-satu ilmu, syarat ilmu itu yang pertama apa? Adab dulu. Adab. Ilmu hanya datang dengan sempurna kalau sekiranya orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajar ilmu itu mempunyai adab. Kalau ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak memberi kebaikan kepada mana-mana manusia. Termasuk yang belajar, termasuk yang mengajar. Ilmu hanya datang dengan adab. Adab. Maka tengok balik. Kalau ada pada diri manusia, wa'iyyazubillah, pada diri kita. Kalau tujuan kita menuntut ilmu, kita mempelajari apa-apa ilmu, menambah ilmu, ada dengan tujuan 3 perkara ini, minta ampun pada Allah dan perbetulkan niat kita, bersihkan hati kita elok-elok, supaya apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang menempah tempat dalam neraka. Wa'iyyazubillah. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada Ka'ab, namun lafaznya apa? Adkhulullahun nar. Imam Tirmizi kata apa? Dia tak sebut falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia kata apa? Adkhalahu Allahun nar. Nescaya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Cerita sama juga. Kalau menuntut ilmu dengan 3 tujuan ini, yang pertama tadi dia kata apa? Dia tempah tempat dalam neraka. Dalam satu riwayat lagi dia kata apa? Allah akan memasukkan orang macam ni dalam neraka. Cerita dia apa? Belajar ilmu dengan 3 sifat ini, masuk neraka ujung dia. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Tuan-tuan banyak menuntut ilmu, masuk kita sama semua kan. Kuliah sana pergi, kuliah sini pergi, itu bagus. Tapi bukanlah pertambahan ilmu itu meninggikan diri kita. Pertambahan ilmu, ingat tujuan kita apa? Untuk membetulkan ibadat-ibadat kita, supaya kita beribadat dengan betul kepada Allah. Pengharapan kita bila kita beribadat dengan betul itu apa? Mudah-mudahan Tuhan terima ibadat kita. Kita ibadat ni nak betul, tujuan kita satu je, supaya Allah Ta'ala angkat, terima ibadat kita. Kalau ibadat ni tak betul, tentu Tuhan tak angkat tu. Tak? Semayang. Tak cukup 13 rukun. Angkat pun tidak. Tapi semayang sempurna, cukup 13 rukun syarat sahnya semua kita buat. Terima tak terima?
Allah Ta'ala punya. Bergantung kepada apa? Hati kita pula. Jadi kalau nak ibadat kita ini diberi pahala, diberi nilai oleh Allah Ta'ala, maka bukan hanya kesempurnaan zahir itu, batin nak jaga elok-elok. Batin ni nak jaga elok-elok. Jadi betul niat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita. Masuk subtopik berikutnya. Di antara adab-adab yang perlu kita jaga sebagai penuntut ilmu ni apa tuan-tuan? Penuntut ilmu dan penuntut Al-Quran. Tiada iri dalam hati. Berhati-hatilah terhadap orang yang mempunyai tujuan takbur, dengan sebab ramai orang sentiasa melazimi dan berulang-alik ke tempat dia. Berhati-hatilah juga terhadap orang yang berperasaan benci apabila ada antara anak muridnya belajar daripada orang lain yang boleh dimanfaatkan melalui ilmunya. Ni dia. Dia kata apa? Dia cerita guru ni. Guru ni dalam memberi ilmu berhati-hati daripada satu penyakit, nama dia iri dalam hati, cemburu. Dia kata apa? Cemburu apa yang dipesan oleh musannif pengarang kitab? Dia kata apa? Ada daripada kalangan guru-guru ini dia takabur, besar diri. Dia rasa dalam kalangan ustaz-ustaz, dalam kalangan tok-tok guru, dalam kalangan muallim-muallim, dia paling pandai. Jadi anak murid dia jangan pergi belajar dengan orang lain, belajar dengan dia je. Inilah banyak kaedah jalan-jalan ilmu-ilmu sesat. Ajaran-ajaran sesat ni macam tu. Tok guru, bukan saya kata orang macam ni mengajar ajaran sesat, bukan maksudnya macam tu. Tetapi kalau kita tengok metod ilmu-ilmu sesat dia macam tu. Anak murid dia jangan pergi belajar dengan orang lain, belajar dengan dia je, kerana dia janji sampai syurga. Ni dia. Ni jalan paling mudah jadi sesat ni. Ni, kalau kita raikan ilmu orang, jangan kita rasa inilah satu-satunya, kitalah satu-satu guru yang paling betul. Anak murid pun macam tu. Jangan, apa kita sebut dia? Jangan taksub. Ni nak sebut kataan taksub ni. Jangan taksub. Jangan kata ustaz ni dia betul 24 jam. Orang lain tak boleh pakai. Dalam Islam, tuan-tuan kena tahu. Nabi kata apa? Ikhtilafi ummati rahmah. Perbezaan pandangan, perselisihan dalam agama itu rahmat. Apa perselisihan yang rahmat itu? Kepelbagaian hukum dalam agama. Bila banyak hukum, ada ulama ini yang memberikan pandangan berbeza dalam satu-satu perkara. Sebenarnya, perbezaan pandangan yang diberikan itu memberi kebaikan pada kita. Kita boleh pilih nak ikut pandangan mana. Ini tak ada. Ustaz ni cakap macam ni, kita tanya pula ustaz lain jawab lain, kita kata ustaz yang kita suka tu betul, ustaz yang kita tak suka ni tak betul. Mana boleh macam tu? Dalam bab fiqh sebagai contoh, ada satu permasalahan. Kalau dia tanya kepada 10 guru, dia boleh datang dengan 10 jawapan yang berbeza. Apa masalah? Dalam bab fiqh, satu masalah, tanya kepada 10 guru, dia boleh datang dengan 10 jawapan yang berbeza. Dah kita nak pening pasal apa? Itu kan kebaikan untuk kita. Bila satu masalah, tanya 10 guru, ada 10 jawapan. Kita boleh pilih, nak pilih jalan yang mana daripada 10 jawapan itu yang sesuai untuk kita. Kan bagus macam tu. Ni tak ada, tanya ustaz ni, atau tanya pula ustaz ni. Bila dapat jawapan baru, ustaz yang jawab sebelum ni tak betul. Dapat lagi jawapan baru, ustaz ni tak betul pula. Akhirnya apa? Ujungnya 10-10 ustaz tak betul. Dia seorang yang betul. Apa ni lah kita? Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Saya sebut contoh lah tuan-tuan. Macam saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Benda fiqh, kita boleh berbeza pandangan. Yang tak boleh berbeza pandangan ni apa? Soal apa? Soal akidah. Tak boleh beza. Kalau ustaz ni jawab dalam bab akidah macam ni, ustaz kedua pun mesti jawab benda yang sama. Ustaz ketiga pun jawab yang sama. Ustaz keempat pun jawab yang sama. Dalam masalah akidah, satu soalan ditanya kepada 10 guru, jawapannya tetap satu. Tapi kalau dalam bab fiqh, hukum-hukum fiqh, hukum-hukum ibadat, satu soalan tanya 10 guru, boleh datang 10 jawapan.
Macam saya sebut dengan tuan-tuan lah. Ya tak? Yang kali saya buat contoh ni nak tunjuk supaya kita raikan pandangan. Ada satu masalah fiqh. Ya tak? Dia kata apa? Dia kata dia ambil air semayang. Tengah-tengah dia ambil air semayang, ketika dia basuh kepala, belum basuh kaki lagi, dia kentut. Saya banyak kali cerita dengan tuan-tuan ni kan. Dia kentut. Dia kata tengah dia ambil air semayang, sebelum dia basuh kaki, tiba-tiba dia terkentut. Jadi bila dia terkentut, dia tanya, dia nak ulang balik ambil uduk ke? Atau dia nak teruskan saja uduk? Kan dia basuh kepala baru. Dia belum basuh kaki lagi. Dia tanya sama ada dia lepas dia kentut sebelum basuh kaki tu, dia nak ulang basuh muka balik, atau dia nak teruskan saja basuh kaki. Jawapannya, kalau dia tanya satu guru tu kata, mesti ulang semula basuh muka. Sebab ada perbuatan kentut ketika tengah ambil uduk. Batal itu kena ambil balik. Satu jawapan guru dia. Dia tanya pula guru kedua. Guru kedua kata apa? Teruskan. Tak payah ambil balik. Sebab apa? Sebab awak belum ada uduk. Seseorang itu dia kira beruduk bila mana dia sempurna basuhan muka sampai basuhan kaki. Baru ada uduk. Kalau basuh kepala, belum ada uduk lagi. Itu jawapan guru dia. Yang kedua. Jadi kita nak ambil yang mana? Ambillah dua-dua. Mana kita selesa nak guna? Tak? Mana kita selesa nak guna? Kalau kita ada penyakit was-was yang teruk sangat, ulanglah balik pada mula. Kalau kita tenang, nak pakai pandangan yang kedua, pakailah pandangan yang kedua. Kan bagus banyak pandangan. Kalau ada lagi pandangan ketiga, tengok pula daripada siapa. Cuma pandangan itu mesti diambil daripada orang yang betul. Jangan kita ambil daripada orang sama-sama macam kita, uhara juga. Tanya dia macam mana. Dia kata tak payah buat apa-apa. Lepas basuh kepala tu, dah siap lah tu, dah kentut. Mana boleh macam tu? Tu pening lah. Sebab uduk itu bila sampai basuh kaki. Kalau ada orang kata dah basuh kepala, terkentut, okey selesai, pergi sembahyang je kata dia. Kaki tak payah basuh. Kalau pandangan yang itu tak boleh pakai. Tapi kalau ada pandangan yang sebut pertama, kedua tadi, okey. Boleh pilih, apa masalah? Inilah kepelbagaian hukum yang menyebabkan kita ada pilihan. Jadi guru-guru ni jangan takbur, jangan rasa dia je pandai, anak murid tak boleh belajar dengan orang lain. Dan dia jangan hanya mengatakan pandangan dia yang paling betul. Tak boleh. Anak murid berhak mendapat pandangan-pandangan orang lain, dan anak murid jangan taksub dengan mana-mana guru tertentu. Maksum ini hanya milik Nabi. Tidak ada satu-satu ulama dan manusia sekalipun yang maksum. Ayat yang selalu saya ulang pada tuan-tuan, siapa-siapa manusia pun pasti ada kesilapan yang dia buat. Jadi tak bolehlah kita taksub. Cakap dia semua betul. Cakap orang ni je kita pegang. Ulama lain tak pakai. Beratlah macam ni. Dah jadi tak betul kita bila taksub macam tu. Kemudian dia kata apa tuan-tuan? Berhati-hatilah juga terhadap orang yang berperasaan benci apabila ada anak murid dia belajar dengan orang lain. Tak boleh. Ada guru-guru ni kadang-kadang dia bangga. Tengok kuliah saya ramai. Dia tanya ustaz ni, ustaz, entah punya kuliah dekat masjid situ berapa ramai datang? Adalah dalam 10 orang. Saya kalau mengajar 200 kata dia. Ni ada yang bangga anak murid ramai-ramai macam ni. Apa benda ni? Kita bukan nak bangga macam tu. Yang datang 10, kalau 9 dapat ilmu dan beramal dengan ilmu yang dia ajar, dengan yang datang 200, yang beramal 2 je, buat apa? Buat apa? Itu yang kita nak sebut. Tuan-tuan, tok-tok guru dulu-dulu mengajar ilmu. Ada kadang-kadang saya, bila kita baca sirah-sirah ataupun baca kasirah, kita baca sejarah-sejarah lama. Ulama-ulama tua-tua dulu-dulu berdakwah. Ada memperkenalkan ilmu kepada masyarakat dalam keadaan masyarakat tengah jahil ketika itu. Mengajar di masjid 2 orang, 3 orang, tak lari balik. Dulu-dulu ada. Sekarang kita kata apa? Bangga, anak murid saya ramai, anak murid saya ramai. Iyalah, kita ni tuan-tuan tak boleh macam tu. Ilmu ni bukan perkara yang tidak bagus. Ilmu ni perkara yang bagus. Cuma kalau sikit sangat, kadang-kadang orang ni datang jauh-jauh, tiba-tiba yang datang 2 orang. Campur ustaz seorang, anak murid seorang. Betul juga ke tak?
Cuma tu kita kata, kan? Maknanya, janganlah sampai kita jadi bangga-bangga, anak murid kita ramai, memperkecilkan level-level ulama'-ulama' lain kerana anak murid dia tak ramai. Tak bolehlah macam tu, tuan-tuan. Ini adalah musibah yang mengenai sebahagian guru yang jahil dan ia merupakan petanda yang jelas bahawa niat yang buruk dan kemahuan yang rosak pada individu tersebut. Bahkan, ia merupakan hujah kukuh yang menunjukkan bahawa dia tidak mahu redha Allah yang Maha Pemurah menerusi pengajaran Quran yang dilakukan. Dia kata apa, tuan-tuan? Kalau ada guru yang niat macam ni, dia kata apa? Inilah penyakit menyebabkan guru-guru itu menjadi guru yang jahil. Tak boleh. Penyakit ni. Bangga anak murid ramai. Macam guru silat lah, tuan-tuan. Dulu-dulu lah. Sekarang tak ada dah. Dulu guru silat kan macam tu. Dia pergi cabar guru sana, cabar guru sini, ambil anak murid orang tu belajar dengan dia. Dia bangga lah anak murid dia. Saya kena tengok cerita-cerita dalam TV tak? Cerita-cerita dalam TV. Orang yang buka pusat-pusat apa ni? Seni mempertahankan diri. Cina contohnya, kungfu-kungfu ni. Dia macam tu lah. Dia bangga anak murid dia ramai. Anak murid dia ramai. Jadi dia nak anak murid ramai, dia cabar guru ni, cabar guru ni, cabar guru ni. Agama bukan macam tu. Dalam seni mempertahankan diri tu punya pasal lah. Saya tak maulah lah. Kalau betul ada cara begitu, dia punya pasal lah. Dalam ilmu agama, kita bukan pergi debat guru ni supaya kita ambil anak murid dia. Debat guru ni, anak murid dia ikut sini. Lawan guru ni, kritik orang ni supaya orang ikut kita. No. Agama bukan macam itu. Agama, kalau ada silap guru itu, nasihatkan dia dan perbetulkan dia. Bukan kita menyebabkan dia rasa down, menyebabkan dia rasa dimalukan dengan agama. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Sekarang ni keterlaluan. Tengok. Saya perasan dalam media sosial, kadang-kadang ada pandangan-pandangan yang berbeza di antara guru dengan guru. Ustaz ni dengan ustaz ni. Sepatutnya saling tegur-menegur secara peribadi kan bagus. Mengapa perlu dia aib-aibkan? Mengapa perlu didoktrin-doktrinkan kebencian? Mengapa perlu dijatuh-jatuhkan orang-orang macam ni? Itu ke cara agama? Itu ke cara agama? Agama bukan macam tu. Agama menjaga kehormatan orang. Islam, agama yang mengajak orang menutup aib orang. Itu Islam. Kita dah lah berpecah daripada soal dunia ni, urusan dunia ni berpecah, hancur habis pecah. Soal politik kita berpecah. Soal kepimpinan kita berpecah. Soal apa benda, soal pentadbiran kita bergaduh. Soal urusan masyarakat kita bergaduh. Tiba-tiba agama pun kita nak gaduh. Dah apa yang orang Islam tak gaduh? Apa? Semua perkara kita gaduhkan hari ni. Urusan dunia gaduh semua. Tak ada yang tak gaduh. Tinggallah penyatu padu kita agama. Agama pun kita gaduhkan. Ni dia. Hari ni tuan-tuan, punya teruknya kita ni. Dia kata apa tuan-tuan? Sebaliknya, tujuan kita belajar dan mempelajari dan mengajar ilmu kepada orang ramai adalah apa? Mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha Allah ni apa maksud dia? Puas hati. Dia Tuhan ni puas hati dengan kita. Kita menyampaikan ilmu, mudah-mudahan ilmu tadi memberi manfaat kepada orang yang mendengar. Orang mendengar, mengesa dan mentuhankan Allah. Mudah-mudahan kebaikan yang dibuat dengan ilmu yang kita sampaikan itu, pahala dia juga dapat lekat kat kita sikit. Jadilah. Tapi kalau kita buat kerana mencari hormat manusia, kerana kita suka kita anak murid ramai, tuan-tuan ingat senang ke jadi orang kenal ni? Susah, tuan-tuan. Tak? Jadi orang kenal ni susah. Kata-kata saya sebut tuan-tuan. Kadang-kadang saya rindu juga zaman-zaman dulu. Orang tak kenal kita, mana kita nak pergi, orang tak tahu je. Ni jam orang pergi mana-mana pun orang kenal. Pergi makan asam pedas pun punya tempat orang kenal juga. Aduh. Elok dah kita pun. Yalah, sampai kedai kadang-kadang kita buka kopiah. Orang ambil order, orang buat tak kenal kita. Bila nak bayar, takkan kita nak tinggal kopiah kita pakai. Ustaz, ada mak sini pun orang kenal. Nasib baik dia nampak kita sopan tadi. Makan elok-elok, kalau nampak makan tak senonoh sikit kan. Oh ilah. Kan yang senang ke tuan-tuan? Pergi pasar raya. Ada. Kadang-kadang kita pakai dress up orang muda-muda sikit ke. Kau kata, ustaz ni,
Tak pakai jubah, tak pakai soji. Nak jaga, semua benda nak fikir tuan-tuan. Semua benda nak fikir, tuan-tuan ingat senang ke? Seronok ke? Ada. Nak pergi kedai ni, kadang-kadang kita nak tengok barang-barang, kadang-kadang ada. Tak kedai kita lalu kawasan-kawasan, tempat-tempat yang tak senonoh sikit. Kata apa benda? Tu ustaz tu. Nampak? Padahal kita lalu kawasan tu, nak buat macam mana? Inilah tuan-tuan, ada orang yang seronok penghormatan macam tu. Tapi saya sebut dengan tuan-tuan, ayolah kalau saya suka orang tak kenal. Senang orang tak kenal. Ni kita makan tiba-tiba dengan orang lain. Orang pandang kita, orang tak pandang orang lain. Ustaz tu, dia pun relax je. Nampak? Tuan-tuan ingat senang ke kita nak makan kat kedai macam tu? Orang pandang kita. Kan? Orang ikut kita. Orang tengok kita. Kalau kita tak bangun, orang kata, ustaz pun tak bangun. Takkan kita nak. Nampak tuan-tuan yang senang ke? Nak jaga imej tu supaya kita membawa ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Senang. Tapi ada orang yang suka. Yalah, orang pandang kita baik ni, kita suka. Tapi jangan sampai suka sangat sehingga kita tertipu dengan perkara itu. Hal ini kerana jika ingin redha Allah menerusi amalan itu, dia tentu tidak akan membenci perkara tersebut. Malah, dia akan berkata kepada diri sendiri, aku ingin berbuat taat melalui pengajaran Al-Quran dan ia tercapai. Muridku pergi kepada orang selainku untuk membaca Al-Quran bertujuan menambah ilmunya. Maka orang itu tidak dicela. Dia kata apa tuan-tuan? Sepatutnya guru ni, kalau anak murid dia belajar dengan dia, kemudian anak murid dia pergi belajar tempat lain dengan orang lain pula. Jadi dia patut dia seronok. Kenapa? Anak murid dia nak tambahkan ilmu. Dan mungkin bila mana anak murid dia tambah ilmu, balik boleh kongsi dengan dia, dia pun dapat tambah ilmu. Itu seronok tuan-tuan. Sebab itu, pendekatan melalui usrah kita panggil. Konsep usrah. Bagus. Seorang dalam konsep usrah, kadang-kadang saya suka usrah ni sebab apa? Dalam halaqah kita tak kata guru, kita kata nakib. Nakib ni apa? Pemimpin, ketua kumpulan. Dia bukan guru, dia ketua kumpulan, dia mengendalikan perjalanan ilmu dalam kumpulan itu. Orang ni beri pandangan, orang ni beri pandangan, orang ni bercakap, semua orang bercakap. Jangan kita pandang rendah pada orang tuan-tuan. Nampak muka dia macam biasa-biasa, tapi jauh sebenarnya dia seorang yang sangat alim. Jangan kita pandang rendah pada satu orang budak muda. Boleh jadi orang muda itu lebih alim pada orang tua. Jangan kita pandang rendah pada satu orang yang kita nampak dia berpakaian tak pakai macam orang hebat-hebat. Sebenarnya kerana zuhud dan tawaduk dia berpakaian begitu, dan dia sebenarnya seorang yang sangat alim dengan ilmu dia. Kalau saya sebut dengan tuan-tuan dalam satu riwayat cerita ni, nampak orang tawaduk, orang alim tawaduk. Pada selepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, bila lepas zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah, zaman Muawiyah, di zaman Ali menjadi khalifah berlaku pergelutan. Kita kata ada perselisihan pandangan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sehingga sebahagian daripada orang-orang ni menjadikan buah mulut, Ali ni tak bagus. Satu hari tuan-tuan, di Syam, dan di dalam sebuah masjid di Syam, ada sekumpulan orang-orang ketika itu mengkritik Sayyidina Ali. Zaman itu orang kritik sahabat. Ada sekumpulan orang-orang di Syam ketika itu berkumpul di masjid dan mereka mengkritik Sayyidina Ali. Dia kata, apalah Ali ni tak bagus, itu tak bagus ini. Dalam ramai-ramai yang mengkritik ketika itu di dalam masjid, tiba-tiba ada seorang lelaki yang tak dikenali. Orang tak kenal dia. Orang nampak dia macam orang awam saja, orang biasa-biasa. Tiba-tiba orang ini cakap, dalam keadaan orang tengah duduklah macam kita kat masjid, duduk dalam kumpulan-kumpulan, bantai, kutuk orang, bambung. Tiba-tiba satu orang ni, orang tak kenal sangat dia siapa, tengok orang macam jemaah awam saja, orang biasa saja. Tiba-tiba orang ni bangun jawab. Dia kata apa? Kamu mengutuk Sayyidina Ali, dia kata. Dia kata, dengar.
Nabi SAW menyebut. Dalam sebuah hadis dia kata, aku dengar Nabi SAW sebut tentang 10 orang yang dijamin syurga itu. Tu Nabi ni. Orang ni bangun, dia tolong jawab. Dia bukan siapa-siapa pun, tapi dia tolong orang tak kenal dia. Bila dia dengar orang kutuk Sayyidina Ali, dia kata, kamu kutuk Sayyidina Ali, dia kata, aku dengar Nabi SAW sebut apa? Aku dalam syurga, kata Nabi. Abu Bakar, syurga. Umar, syurga. Osman, syurga. Ali, syurga. Dan dia sebut, yang Nabi janji 10 orang, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sebut, dalam hadis dia kata apa? Aku dengar sendiri Nabi kata ada 10 yang dijamin syurga, kata Nabi. Yang kamu kutuk Sayyidina Ali itu, dia masuk dalam senarai 10. Maka orang ni pun membacakan hadis Nabi yang dia dengar, tapi dia sebut 9 je. Dia sebut 9 je. Dia kata apa? Kamu kutuk Sayyidina Ali, aku dengar Nabi sebut ada 10 dijamin syurga. Dia pun sebut 1 sampai 9. Nombor 10 dia tak sebut. Maka orang ramai ni bila dengar dia cakap macam tu, diamlah. Maknanya nak cerita, kamu kutuk Sayyidina Ali. Yang kamu kutuk itu, Nabi beritahu dia, ni dijamin syurga. Kamu kutuk ahli syurga. Betul ke tak betul kamu ni? Tapi lelaki ni, lelaki yang tak dikenali orang, dia sebut 9 saja. Maka kumpulan manusia ni tadi, kumpulan jemaah ni tadi, pergi tanya dia. Kamu kata 10, tapi kamu sebut 9. Betul tak betul kamu ni? Kalau betul 10, siapa yang ke-10 itu? Kata lelaki ni apa? Kalau boleh aku tak mau sebut siapa yang ke-10 tu. Tapi orang desak dia, desak dia, akhirnya dia sebut. Yang ke-10 tu siapa? Sa'id bin Zaid. Orang tanya dia, siapa Sa'id bin Zaid ni? Dia kata apa? Tu aku, kata dia. Tu, yang nama ke-10 Nabi sebut itu Sa'id bin Zaid itu siapa? Tu aku, kata dia. Apa yang saya nak sebut dengan tuan-tuan? Seorang lelaki yang masuk dalam 10 dijamin syurga, orang tak kenal dia. Dan dia tak perlu approach diri dia sebagai orang yang dijamin syurga pun. Inilah tawaduk satu orang sahabat Nabi. Bukan pengiktirafan biasa, tuan-tuan. Semasa hidupnya dia diiktiraf sebagai ahli syurga. Bila mana dia menceritakan tentang 10 orang yang dijamin syurga, dia simpan satu nama yang ke-10. Orang tanya dia kata apa? Kalau boleh aku tak mau sebut. Kalau boleh aku tak mau sebut. Tapi kerana orang desak dia, orang tanya dia, maka dia pun jawab. Dia kata apa? Yang ke-10 itu siapa? Sa'id bin Zaid. Orang tanya, siapa Sa'id bin Zaid ni? Maka dia jawab, kalau kamu nak tahu siapa, tu aku. Tu dia, tuan-tuan. Tawaduk, rendah diri orang-orang baik ini. Dia tak bangga-bangga. Dia bukan buat taat supaya orang kata dia orang alim. Dia bukan buat menunjukkan ilmu dia supaya orang kata dia ulama besar. Dia bukan menunjukkan kehebatan diri dia dengan berbangga anak murid yang ramai. Dan kita pun sebagai orang yang menuntut ilmu, bukan berbangga, kita banyak pergi kuliah. Saya Alhamdulillah, dia kata, tiap-tiap hari tak tinggal masjid, kuliah semua saya hadir. Tengoklah kitab saya ni, yang saya beli ni. Ustaz ni mengajar yang ni, saya hadir semua. Bukan itu. Bukan kita nak berbangga-bangga dengan ilmu yang kita ada. Sebalik dia apa? Dengan ilmu yang kita ada, menjadikan kita lebih rendah hati dan tawaduk kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.